Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini bersama dengan saya Hazwan Hussein untuk video saya yang ketiga, iaitu mengenai bagaimana untuk kita menguruskan stres. Seperti mana yang kita tahu, banyak sahabat-sahabat kita di luar sana yang mengalami tekanan ataupun stres. Saya ambil contoh salah satu situasi yang mungkin terjadi kepada sahabat-sahabat kita adalah dengan kehilangan pekerjaan ataupun kejatuhan bisnes. So, perkara-perkara dan situasi sebegini menjuruskan, boleh meningkatkan tekanan yang tinggi dan juga stress level yang abid kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuba bayangkan jika anda letak diri tuan-tuan dan puan-puan di tempat mereka. Cuba bayangkan jika anda telah berkahwin dan mempunyai anak, mempunyai pelbagai tanggungan ataupun komitmen yang anda harus lakukan, dan tiba-tiba sumber kewangan ataupun sumber pendapatan anda hilang. So perkara-perkara begini yang membuatkan kita ni sebagai manusia biasa kadang-kadang tak dapat nak mengawal tekanan emosi kita tu. Kita sebagai manusia, kita harus percaya bahawa segala rezeki semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah juga merupakan Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu. So, apa yang terjadi dalam hidup kita ni mempunyai pelbagai alasan yang mungkin kita tak tahu. Yang baik untuk kita, itu yang kita kena percaya. Okay, selain daripada itu, kita juga harus mengawal bagaimana stress level ni boleh kita kurangkan dari mengikut situasi-situasi yang terjadi. So, saya nak berkongsi sikit mungkin 2-3 cara yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh apply, lakukan dalam mengurus tekanan ataupun stress level anda. Nombor 1 adalah dengan berzikir terapi. Ini adalah salah satu langkah yang bagi saya memberi impak yang besar. Zikir terapi ni adalah salah satu cara di mana anda mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan iaitu dengan berzikir. Berzikir pula adalah satu sesi di mana anda tarik balik diri anda tu. Tarik balik bila kita terlalu mengejarkan sesuatu dan kita tak dapat, dia akan membuatkan kita rasa kecewa. So, bila anda terlalu mengejarkan, bagi saya ni kira mengejarkan duniawi, anda tarik balik diri anda, hey, come here, datang balik, dan berzikir. Kita kembalikan diri kita ni kepada Tuhan kita, Allah SWT. Kembalikan kepada Tuhan kita. Dan juga kita kena ingat bahawa apa yang terjadi di dunia ini semua dengan atas izinnya. Bukan kita yang kontrol segalanya. Allah yang kontrol segalanya. So, kita kena tarik diri kita, tarik balik, dan kita kena kembali kepada Allah SWT. Itu nombor 1. Nombor 2, kita harus mensyukuri segala nikmat yang ada. Tak kisah apa-apa yang terjadi dalam hidup kita, kita syukur. Kita syukur. Bila kita datangnya stres ataupun tekanan, hilang pekerjaan ke, bisnes down ke, nombor 1 kita kena buat adalah bersyukur. So, bersyukur serba sedikit akan membuatkan anda berasa cukup dengan segala yang anda dapat di dunia ni. Kerana kita kena, sebagai umat Islam, kita percaya bahawa dunia ni adalah dunia yang sementara. So, apa yang terjadi di dunia ni adalah bersifat sementara, pinjaman daripada Allah SWT. So, kenapa kita terlalu nak stres? Jangan terlalu tekanan ataupun stres mengejarkan benda-benda yang sementara ni. That's why kita syukur dengan apa yang Allah dah beri ni. Memang akan ada maksud yang mendalam setiap apa yang terjadi pada hidup kita ni. Mungkin dia dijadikan terjadinya situasi-situasi ni sebagai ujian ataupun sebagai untuk menambahkan lagi pahala-pahala anda. So, syukur je dengan situasi yang terjadi pada hidup anda, kerana itulah yang terbaik. Nombor 3, stress reliever. Mungkin anda boleh bersosial dengan kawan-kawan, rakan-rakan, kontak balik
rakan-rakan anda dan juga borak dengan orang bagi hilangkan rasa kesunyian. Mungkin bila kita terlalu keseorangan ataupun kita tak bersosial, benda-benda begitu boleh membuatkan kita rasa stres. So salah satu cara kita contact balik rakan-rakan kita, mungkin kita video call. Tapi kalau is the best kalau kita dapat jumpa dengan mereka, dan keep in touch balik, kita berkongsi kejayaan, kita berkongsi cerita dan sebagainya. So benda-benda macam ni dapat membuatkan anda rasa clear sikit, dia tak simpan kat dalam. So cara yang terakhir, yang bagi saya salah satu ubat kepada stres adalah dengan exercise. Exercise ni adalah penting, tuan-tuan dan puan. Bila kita exercise ni, dia akan pump kita punya jantung dengan laju. So bila jantung kita pump, dia akan pump seluruh darah ke seluruh badan. So bila darah pergi kat seluruh badan, dia akan circulate darah ni, perjalanan darah tu dengan cantik. Sel-sel yang baru akan wujud dan sebagainya. So benda ni akan memberikan impak kepada pemikiran mental anda juga. So bila badan anda sihat, mental anda pun insya-Allah akan mempunyai pemikiran yang tajam. So bila anda exercise, dia akan mengeluarkan satu hormon yang mungkin tak silap saya endorfin, yang membuatkan anda rasa macam happy, hormon yang ada relate dengan happiness. So bila anda exercise dengan banyak, that's why kebanyakan kita tengok rakan-rakan kita yang exercise ni, dia rasa fresh, dia rasa energetic selepas dia exercise tu. So bila dia rasa benda tu, dia rasa happy. So perkara-perkara sebegini yang saya kongsikan tadi adalah sedikit cara yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh apply dalam menguruskan tekanan anda. Ingat, jangan pandang rendah terhadap isu tekanan dan stres ni, sebab dia boleh menjuruskan kepada depression. Kalau kita tengok, ada beberapa berita yang kita baca, depression ni kadang-kadang kita tengok alasan tu tak munasabah, tapi dia boleh menjuruskan kepada bunuh diri. So kita tak nak sampai to that level. Mungkin kita rasa benda ni tak penting, tapi ada orang di luar sana yang rasa benda ni dia tak boleh nak kontrol. So saya terdetik niat saya hari ni, saya nak buatkan satu perkongsian mengenai stres ni, macam mana kita nak manage stres. Sebab ada ramai yang mengalami stres, yang mengalami anxiety, mengalami depression, tapi dia tak bagi tahu orang. So kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang tengok video saya hari ini, yang mungkin sedang mengalami anxiety, sedang mengalami stres, sedang mengalami depression, don't worry, you are not alone. This is where kita spread all the positivity, kita kongsi, kita kena ada support group. Semua yang sedang mengalami stres ni, you are not alone. So kita haruslah memberikan sokongan dari segi sokongan moral kepada sahabat-sahabat kita. Dan insya-Allah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan menjalani kehidupan yang penuh dengan senyuman dan juga free of stress. InsyaAllah, kalau nak kata free of stress 100% tu saya rasa mustahil lah, tapi at least kita boleh manage it very very well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.